negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih, Globo. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Tahniah saya ucapkan kepada kerajaan yang telah pun mengambil pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat dari segi perbelanjaan dan sebagainya supaya kesejahteraan rakyat ini dapat kita pertingkatkan. Namun begitu, Datuk Seri Speaker, yang menjadi satu persoalan kita di sini, kalau dapat saya khususkan ya, dalam tujuan dan juga pencapaian matlamat pemberian BRIM ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, adalah untuk membolehkan rakyat membeli barang keperluan harian dan mencari belanjaan mereka. Namun begitu, soalan yang ingin saya kemukakan ialah apakah kementerian ada membuat kajian terhadap bagaimana bantuan BRIM ini dibelanjakan? Ya, kita mempunyai matlamat, tetapi kita kena ada follow through yang melihat sama ada perbelanjaan itu menepati matlamat yang kita inginkan. Dan adakah ianya digunakan untuk menampung perbelanjaan keperluan harian ataupun digunakan untuk perkara-perkara lain mengikut kehendak mereka masing-masing tanpa ada sebarang guidance dengan izin. Dan seterusnya, apakah usaha kementerian dalam memastikan kebergantungan rakyat terhadap BRIM ini dapat dikurangkan pada masa hadapan, dan saya mohon pihak kerajaan menyatakan usaha-usaha yang dilakukan bagi mengeluarkan mereka ini daripada senarai penerima BRIM melalui peningkatan pendapatan rakyat tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Sebenarnya soalan tu bukan satu soalan, tapi beberapa soalan. Nombor satu, dari segi pemberian wang tunai, sama ada kita membuat kajian. Sebenarnya kerajaan mempunyai pendapat bahawa pemberian wang tunai ini tujuan kita tidak menukar, khususnya kepada voucher barangan, adalah kerana kita harus juga mengambil kira kemudahan infrastruktur yang masih perlu ditambah baik jikalau kita perlu atau ingin melaksanakan proses sebegini. Maka pada masa ini dia adalah terpulang kepada pilihan penerima, dan kita yakin kebanyakan penerima yang terdiri daripada golongan B40, kebanyakan mereka memerlukan wang ini untuk barang-barang keperluan asas. Nombor dua, dari segi meningkatkan terutamanya pendapatan golongan B40 dalam bajet 2016 dan juga dalam rancangan Malaysia ke-11, jelas menunjukkan bahawa kerajaan ingin menumpukan dari segi bagaimana meningkatkan daya kemahiran mereka, sama ada dengan program e-rezeki atau dengan program-program seperti vocational training dan sebagainya, dan juga skim latihan satu Malaysia, dan juga kenaikan baru-baru ini gaji minimum mereka. Tujuan ini adalah terus usaha kerajaan untuk meningkatkan dari segi pendapatan mereka dan mengurangkan Gini koefisien kita. Dan akhirnya dari segi pelaksanaan BRIM ini, memang dari segi pelaksanaan ini sebenarnya adalah juga, kalau kita lihat cadangan daripada World Bank atau Bank Dunia, mereka mengatakan untuk pemberian subsidi adalah lebih baik kita memberi secara terus, direct cash. Kalau kita memberi subsidi melalui indirect way, kadang-kadang dia mempunyai isu iaitu black economy. Sekian, terima kasih. Ya, dah 2 minggu tadi Datuk Speaker baru dapat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua atas kebijaksanaan memberi kelaluan kepada saya. Itu soalan tambahan. Menteri, dalam soalan pokok ialah apakah dia berbunyi begini, apakah terdapat kaedah lain yang boleh membantu rakyat dalam perkara ini? Saya mengambil pendekatan bahawa selain daripada kita membantu dalam memastikan pemberian BRIM itu terlaksana dalam menyempurnakan kos sara hidup itu dicapai, namun yang jelas ialah apabila kita melihat daripada pendapatan negara yang mendapati cukai pendapatan individu itu berjumlah melebihi 30 bilion dalam kumpulan B40 yang dimasukkan oleh Timbalan Menteri tadi.
Soalan tambahan saya ialah, apakah pandangan kementerian kalau sekiranya 30 bilion itu dianggap sebagai pendapatan utama yang memberikan kesan baik, tidak bolehkah gaji minimum itu ditambahkan supaya cukai pendapatan individu dapat dikait atau dikaut daripada hasil pendapatan individu itu? Apakah pandangan kementerian bersetuju dengan kaedah ini membolehkan kita menambah pendapatan negara? Minta penjelasan. Terima kasih. Speaker. Terima kasih atas soalan tambahan. Dari segi peningkatan cukai pendapatan, terutamanya individu, kita harus melihat terutamanya pada masa sekarang, jumlah pembayar cukai pada masa sekarang adalah anggaran 1.7 juta dari jumlah pekerja 12 juta atau 13 juta. Maka kalau kita meningkatkan lagi dari segi kadar cukai pendapatan, ini akan juga membebankan dari segi pembayar cukai, iaitu 1.7 juta. Selain daripada itu, terdapat cadangan untuk kita meningkatkan gaji minimum. Apabila kita meningkatkan gaji minimum, kita juga haruslah melihat dan juga melihat terutamanya dari segi kebanyakan sama ada SME, PKS yang mengaji hampir 52% daripada jumlah pekerja di negara ini dapat menampung kenaikan gaji minimum ini. Kita harus melihat faktor-faktor yang lain dan bukan khususnya dari cukai pendapatan. Memang kerajaan ingin meningkatkan dari segi jumlah cukai pendapatan kita, tetapi kita juga harus melihat dari segi ekosistem atau melihat dari segi industri, memastikan bahawa gaji minimum yang ditetapkan itu masih boleh diterima agar PKS masih boleh berkembang dan memastikan mereka tidak menghadapi isu yang besar. Sekian, terima kasih. Sejumpa Yang Berhormat Tuan Sim Chi Kiong. Salam sejahtera, salam bersih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan ada berdua. Ya, sila Imam Menteri. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan berikut, soalan nombor 60. Bertarikh 2 November oleh Yang Berhormat Temeluk, dan soalan nombor 44 bertarikh 16 November oleh Yang Berhormat Teluk Kemang. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, penurunan nilai ringgit Malaysia tidak memberi kesan secara langsung kepada pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam di luar negara. Ini adalah kerana bayaran beasiswa kepada mereka dibayar dalam mata wang negara tajaan, dan perkara ini telah diunjurkan semasa penyelenggaraan peruntukan jabatan. Pada masa ini, JPA memberikan beasiswa dan pinjaman merangkumi yuran pengajian, elang sara hidup, elang buku, elang alat perkakas, elang tesis, elang latihan amali, elang pakaian sekali sahaja, dan elang penempatan. Kadar elang-elang ini adalah berbeza mengikut negara dan bidang pengajian yang diikuti oleh pelajar seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Mentajam. Saya terima kasih kepada jawapan Menteri, tetapi saya rasa saya tidak setuju dengan jawapan tersebut sebab baru-baru ini Tuanku Permaisuri Johor sendiri, Raja Zarif Sofia telah memberikan perhatian yang amat serius terhadap isu ini apabila baginda melawat pelajar-pelajar kita di United Kingdom, sehingga kan sanggup menawarkan bantuan kepada pelajar-pelajar Malaysia di United Kingdom dan juga di USA. Dan juga selepas itu Kerajaan Johor juga menawarkan bantuan one-off. Saya rasa ini amat penting sebab daripada pejabat saya juga terima aduan-aduan daripada pelajar kita yang berada di Jordan dan Mesir tentang kemerosotan, dan ada antara mereka merupakan penerima bantuan kerajaan, dan mereka mengadu tentang kemerosotan nilai ringgit kita dan mengadu bahawa bantuan diberikan pada tahun ini ataupun tahun ini tidak cukup untuk menampung penurunan tersebut. Jadi jadi soalan saya ialah mengapa kerajaan pusat tidak mengikuti langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Tunku Permaisuri Johor dan juga Kerajaan Negeri Johor untuk menambahkan bantuan mungkin one-off pada tahun ini demi untuk menutup jurang akibat daripada kemerosotan
mata wang. Dan juga satu soalan tambahan ialah bolehkah Menteri memberikan statistik 10 tahun ini tentang bilangan pelajar yang dihantar ke luar negara oleh beasiswa kerajaan mengikut pecahan kaum, jurusan, negara dan kos biayaan. Ini mungkin boleh dijawab dalam soalan bertulis. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Saya mengucapkan terima kasih pada Bukit Mentajam kerana memberikan kenyataan tentang kelebihannya orang negeri Johor. Saya sebagai ahli Parlimen Johor memang cukup banggalah dengan kerajaan Johor dengan Duli Yang Maha Mulia Sultanah. Itu kelebihan Johor daripada Bukit Mentajam. Soalan yang ditanya oleh sahabat saya tu, saya pertama sekali soalan yang last tu saya jawab secara tulis. Tapi saya ada bersama saya setakat ini, yang mana saya ada yang saya boleh beri penerangan, ialah berkenaan dengan setakat ni bilangan tajaan di IPT luar negara. Beasiswa adalah sebanyak 7,283 dan negara-negara yang menjadi tajaan adalah di Amerika Syarikat, Australia, India, Indonesia, Ireland, Jepun, Jordan, Canada, Korea, Hong Kong, Mesir, New Zealand, Perancis, Poland, Republik Czech, Jerman, Republik Rusia dan United Kingdom. Daripada jumlah 7,283, pecahan di segi jenis pengajian dan pecahan di segi mungkin di segi perkauman yang ditanya ataupun di segi jantina dan sebagainya akan dijawab secara bertulis. Dan juga kos biayaan. Kos biayaan juga akan dibagi secara bertulis. Tapi setakat ini yang saya ada bersama saya dengan izin Tuan Ketua, dalam jumlah keseluruhan, kalau kita tengok dalam tahun 2013 dalam aspek sastra 10,350, sains 10,650, teknologi 10,850, perubatan dipecahkan kepada 4 kategori, farmasi 12,590, veterinarian 11,750, pergigian 12,590, perubatan 12,690, seni dunia 11,050, 11,050. Saya boleh bagi secara bertulis di segi negara-negara luar yang telah disebut tadi dan pecahan di segi aspek pengkhususan seperti perubatan, pergigian, farmasi, kejuruteraan, bioteknologi, perakiranan, seni dunia, sains komputer, sains teknologi, ekonomi dan sains actuary. Dalam dinyatakan oleh Yang Berhormat tentang kenapa kerajaan tidak memberi one off, jawapan dia ialah daripada jumlah yang diberi bantuan oleh kerajaan pada setiap tahun, jumlah perbelanjaan bagi piayai pelajar tajaan JPA ialah ringgit Malaysia 1.9 bilion, merangkumi tajaan pelajar dalam negara dan juga luar negara tahunan. Purata kos penajaan setahun bagi seorang pelajar tajaan luar negara adalah antara ringgit Malaysia 38,115 hingga ringgit Malaysia 363,844 mengikut negara dan bidang pengajian. Ini menunjukkan bahawa kerajaan memang memberikan bantuan kepada pelajar seperti yang saya sebut tadi Tuan Speaker. Bantuan itu diberi kepada nilai mata wang negara yang mereka belajar. Berarti kerajaan tidak mewujudkan penalti ataupun mengurangkan kadar kepada harga tahap exchange rate Malaysia, tetapi lebih kepada negara yang mereka belajar. Terima kasih. Yang Berhormat Bagan Serai. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Bila nilai mata wang ringgit jatuh dan berlakunya ketidakstabilan ini, kalau mereka-mereka yang menerima beasiswa dikatakan tergugat dengan perbelanjaan, apatah lagi pelajar-pelajar di luar negara yang dibiayai oleh keluarga masing-masing. Soalan saya, Datuk Seri Yang di-Pertua, adakah kerajaan dalam masa nilai ringgit jatuh dan ketidaktentuan ini akan mula memberikan tumpuan kepada tajaan beasiswa bagi pengajian dalam negara? Dan saya ingin bertanya, adakah kerajaan akan melakukan langkah-langkah dari segi beasiswa untuk membantu para pelajar di luar negara tentang bidang yang kritikal yang amat-amat diperlukan oleh negara? Bagaimana bantu dari segi beasiswa? Terima kasih.
Terima kasih sahabat saya daripada Bagan Serai. Inilah sebabnya dalam jawapan saya memaklumkan bahawa kerajaan memang melihat tentang perlu dilaksanakan terus pengajaran kepada pelajar-pelajar di luar negara, memandangkan perlunya negara kepada beberapa kepakaran yang ada di pengajian di luar negara. Itu yang sebabnya cabaran yang dihadapi oleh kerajaan yang mana sejak tahun 2012 JPA tidak lagi menawarkan kemudahan pinjaman bagi mengajar pelajar di dalam dan di luar negara. Bagi pelajar yang melanjutkan pengajian dalam negara, kemudahan ini telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara. Jadi kalau kita tengok dalam aspek apakah pendekatan yang dilakukan, kalau kita bandingkan sahabat saya pada Bagan Serai antara negara-negara luar berdekatan dalam ASEAN seperti di Singapura dan juga di Thailand, kita tengok Malaysia adalah salah satu daripada negara yang memang dilihat sentiasa meletakkan keutamaan kepada pendidikan anak-anak dan juga mereka-mereka yang di dalam perkhidmatan kerajaan. Itu sebabnya program ini dilaksanakan di segi janji yang telah diberikan oleh kerajaan, yang mana harga yang telah diletakkan disebabkan oleh kenaikan mata wang tu mereka masih dikekalkan. Jadi tidak ada perubahan di segi nilai mata wang mereka di sebelah sana. Walau bagaimanapun soalan yang disebut yang Berhormat berkenaan dengan mungkin kerajaan boleh memberikan pengkhususan lebih kepada dalam negara, seperti yang jawapan saya bahawa memang kerajaan melihat perlunya pengkhususan, tetapi kita tidak boleh menafikan ada juga jenis-jenis khusus yang ditawarkan hanya di luar negara yang menyebabkan kerajaan masih melaksanakan bantuan dalam aspek bukan saja beasiswa tetapi juga pinjaman. Terima kasih. Saya jumpa Tuan Muhammad Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Terima kasih. Yang betul soalan saya nombor 3. Ya, silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya daripada Limbang yang mengemukakan soalan kepada Kementerian. Datuk Yang Dipertua, di bawah OPS Statut yang telah dijalankan di Sarawak, sejumlah 163,779 premis perniagaan telah diperiksa di setiap peringkat dan juga jenis perniagaan. Dan sejumlah 110 notis Seksyen 21 telah dikeluarkan di atas peniaga dan menghasilkan sejumlah 313 tindakan kes di bawah Akta Kawalan Harga dan Enti Pencatutan 2011. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 3 kes siasatan telah dibuka untuk siasatan lanjut, iaitu 2 kertas siasatan di bawah Seksyen 14 kerana kesalahan mencatut dan 1 kertas siasatan di bawah Seksyen 21/5 kerana gagal memberi maklum balas kepada notis yang dikeluarkan. Bagi kawasan Limbang Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, sebanyak 13,111 kali pemeriksaan premis perniagaan telah dibuat. Namun setakat hari ini tiada kes pencatutan dikesan berlaku di kawasan Limbang. Walau bagaimanapun, terdapat 29 kes telah dihasilkan di bawah kesalahan-kesalahan lain, iaitu 16 kes di bawah kesalahan tidak meletakkan tanda harga di bawah Akta 2011 dengan keseluruhan nilai rampasan sebanyak RM7,581 dan kompaun berjumlah RM1,300, dan 12 kes penggunaan alat timbang sukat yang tidak ditentu sahkan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 yang melibatkan jumlah keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM790 dan kompaun berjumlah RM400. Dan untuk makluman Yang Berhormat Limbang, ada 1 kes kerana memberi gambaran mengelirukan mengenai dengan harga di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 yang melibatkan jumlah keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM93. Itu kes-kes yang berlaku di kawasan Limbang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Limbang. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Tuan Menteri. Saya ingin nak bertanya soalan tambahan saya, iaitu tentang tadi pemantauan yang dibuat sebanyak
sebanyak 13,111. Satu soalan saya lah, apa ini sejak berapa tahun? Dan juga saya nak bertanya bagaimana cara dan siapa yang memilih jawatan kuasa pengguna yang diwujudkan oleh KPDN-KK di tiap-tiap parlimen, dan apakah peranan utama mereka? Kerana bagi saya didapati di tempat saya lah senyap saja dan dikhawatiri ianya lebih menjaga peniaga daripada menjaga dan memperjuangkan hak pengguna. Itu soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan yang dikemukakan. Untuk maklumat Yang Berhormat, kes yang saya sebut tadi jumlah 163,000, dia bermula daripada 1 April hingga 27 Oktober yang lalu, iaitu setelah GST dimulakan, dan daripada tarikh 1 April sejumlah 193,779 premis yang telah kita periksa. Dan yang kedua mengenai dengan pilihan jawatan kuasa pengguna, ini dibuat pemilihan ini oleh kementerian, dan tugas-tugas mereka ialah untuk membantu supaya membuat laporan pelbagai kepada kementerian dan juga penguatkuasa di kawasan masing-masing, supaya kita boleh mengambil tindakan yang agak segera. Dan sekiranya jawatan kuasa ataupun jawatan kuasa pengguna ini yang telah diberi tanggungjawab sedemikian tidak menjalankan tugas seperti yang telah diarahkan ataupun membantu kementerian ataupun penguatkuasa di kawasan tersebut, kemungkinan kita boleh mengambil suatu tindakan ataupun membuat perubahan-perubahan yang boleh kita lakukan. Terima kasih. Sejumpa Yang Berhormat Puan Nurul Izzah binti Anwar. Terima kasih Dr. Speaker. Soalan saya yang keempat. Ya, silakan Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Bagi menjawab soalan A, kepentingan penjagaan kesihatan terhadap seseorang banduan menjadi keutamaan kepada Jabatan Penjara. Oleh itu, langkah melaksanakan pemeriksaan kesihatan dimulakan sebaik sahaja seseorang banduan dimasukkan dalam penjara. Sekiranya seseorang banduan telah disyorkan oleh pegawai perubatan untuk mendapat rawatan atau rawatan lanjut di hospital, tindakan segera akan diambil oleh Jabatan Penjara untuk menghantar banduan berkenaan ke hospital bagi tujuan rawatan, termasuklah rawatan pakar. Jabatan Penjara sememangnya mempunyai prosedur bagi menyegerakan tindakan untuk menghantar banduan bagi mendapat rawatan oleh pegawai perubatan di klinik penjara maupun di hospital di luar penjara. Seperti mana ketetapan Seksyen 14 dan Seksyen 37 Akta Penjara 1995, rawatan terhadap seseorang banduan adalah dibuat oleh pegawai perubatan kerajaan dan juga dibuat di hospital kerajaan. Seterusnya, berasaskan prosedur penjara, pegawai perubatan kerajaan dan hospital kerajaan di atas alasan tertentu bagi tujuan rawatan banduan boleh mengesyorkan seseorang banduan menerima rawatan dari pegawai perubatan bukan kerajaan. Jabatan Penjara setelah menerima syurut berkenaan akan melaksanakannya dengan kadar segera dan segala kos ditanggung oleh kerajaan. Bagi menjawab soalan B pula, saya tak terbayang bagaimana keadaan keluarga yang berhormat mengalami situasi yang berlaku sekarang ini. Tapi saya nak maklumkan di sini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan layanan yang semaksimumnya yang dibenarkan oleh undang-undang untuk beliau diperiksa. Langkah-langkah telah dilakukan adalah dia telah diperiksa oleh 3 kumpulan pakar ortopedik, termasuk pakar ortopedik yang dipilih oleh pihak keluarga beliau. Ketiga-tiga kumpulan pakar ortopedik ini telah memeriksa Datuk Seri Anwar Ibrahim, seterusnya memberikan beberapa cadangan rawatan dan pihak hospital menunggu keputusan untuk jenis rawatan yang disetujui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah disyorkan untuk menjalani fisioterapi yang bersesuaian dengan keadaannya. Beliau telah diberikan tunjuk ajar jenis-jenis fisioterapi yang dilakukan olehnya setiap hari. Dari masa ke semasa, pakar ortopedik dan anggota fisioterapi akan memantau perkembangannya. Di sini saya nak memberi laporan tambahan kepada Dewan
bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melaksanakan atau telah menjalani hukuman selama 38 minggu ya. Dalam masa 38 minggu itu beliau telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan rawatan di penjara Sungai Buloh sebanyak 83 kali, termasuk doktor daripada Hospital Sungai Buloh, penjara dan juga pakar daripada HKL. 10 kali rawatan itu adalah rawatan fizioterapi. Beliau juga telah menjalani pemeriksaan dan ujian kesihatan di hospital luar, iaitu 7 kali di Hospital Kuala Lumpur. Beliau juga telah diberikan peluang untuk berjumpa dengan keluarga sebanyak 15 kali selama tempoh tahanan beliau. Beliau juga telah diberikan perjumpaan dengan peguam pun sebanyak 65 kali. Mana ini satu keistimewaan yang diberikan kepada Datuk Seri Ibrahim. Beliau diberikan peluang untuk membuat solat Jumaat sebanyak 35 kali. Solat berjemaah sebanyak 60 kali. Beliau juga telah diberikan kelulusan untuk menghadiri pengkemudian bapa beliau pada 5 April tahun 2015. Beliau juga telah diberikan perjumpaan bersama Interparliamentary Union pada 29 bulan Jun 2015. Beliau juga telah diberikan peluang untuk berjumpa dengan Suhakam pada 20 Oktober tahun 2015. Jadi pelbagai keistimewaan telah diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak diberikan kepada banduan lain, dan saya berharap keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memahami bahawa kerajaan sentiasa akan menjaga kesihatan beliau. Terima kasih. Muhammad Lumba Pantai. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Mak Menteri menjawab bagi persoalan saya bangkitkan. Saya rujuk kepada jawapan Yang Berhormat bahawa Datuk Seri Anwar telah ditahan dan dimasukkan ke penjara Sungai Buloh pada 10 Februari, dan dalam rekod selepas beliau mengadu sakit di bahu kanannya, beliau diberikan rekomendasi agar dihantar ke hospital. Tempoh masa sebelum beliau mengadu hinggalah ke hospital adalah 3 bulan, Datuk Yang Berhormat. 3 bulan sebelum dihantar ke hospital. Dan dalam rawatan ke hospital, ingin saya tekankan di sini apa yang diberikan cadangan oleh Dr. Fazil, iaitu doktor yang dipilih oleh Kementerian dan Kerajaan, adalah supaya beliau menjalani intensif fizioterapi 2 atau 3 kali seminggu. Datuk Yang Berhormat di Malam Menteri sendiri menjawab hanya 15 kali fizioterapi diberikan. Dan saya ingin tekankan di sini, kerana tidak diberikan rawatan bertepatan dengan apa yang dipohon didesak oleh doktor sendiri, doktor kerajaan sendiri, makanya sekarang memaksa Datuk Seri Anwar kemungkinan terpaksa menjalani pembedahan. Persoalan saya Yang Berhormat, soalnya bukan kita meminta lebih atau luar lingkungan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini alhamdulillah dideklarasikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai tahanan politik. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri telah mendesak PBB yang dianggotai oleh Malaysia sendiri mendesak agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan serta-merta. Jadi pada saya, Datuk Speaker, pada saya bila masa dalam jawapan Timbalan Menteri sendiri mengakui bahawa fizioterapi yang dianjurkan oleh doktor pun tak dilaksanakan. Ini jawapan Timbalan Menteri. Ada perbezaan Yang Berhormat daripada sekali dalam sebulan dengan 2 hingga 3 kali seminggu. Jadi persoalan saya hari ini, adakah Yang Berhormat bersedia bukan sahaja menganjurkan agar negara Malaysia, kerajaan mengikuti pandangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekurang-kurangnya sekarang masukkan beliau ke dalam hospital supaya dapat jalani fizioterapi 2 hingga 3 kali seminggu. Saya mohon jawapan secara terbuka sekarang. Terima kasih. Yang Berhormat Lumba Pantai, saya rasa tak elok untuk kita mempersoalkan keputusan mahkamah. Mahkamah dapat keputusan lah untuk membuat jatuhkan hukuman. Sebenarnya dia menjadi hukuman. Jadi soal hukuman beliau tu tidak boleh dipertikaikan lagi kerana mahkamah telah keputusan. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kesihatan beliau kita jaga. Ya, seperti yang saya katakan tadi, fizio yang dibuat
15 kali. Dan dalam jawapan saya sebut tadi, Sungai Petani. Datuk Seri Ibrahim diajar untuk menjalani fisioterapi sendiri. Ya, jadi kombinasi rawatan sendiri dengan rawatan daripada pakar-pakar ni, ya, bertujuan untuk memulihkan beliau. Soal ni nak dapatkan apa ni operasi, ya, itu keputusan itu akan dibuat oleh doktor-doktor pakar ini dengan persetujuan Datuk Seri Ibrahim sendiri. Setakat ini kita belum lagi dapat persetujuan dari Datuk Seri Ibrahim untuk beliau Macam mana nak setuju dalam fizio? Pantai tu. Tak jangan menirukan Dewan. Bagi jawapan Kita dalam 15 Q&A kali, yang 3 kali Muhammad. seminggu. Dalam Q&A, Bagaimana tak Muhammad. Muhammad kalau keluarga bawakan ini daripada doktor? Bagi Muhammad, Lembah Pantai Cuma juga. 1 to 3 weeks. doktor pakai buat keputusan. You wait until you are Berapa 18 then you realize. Lembah Pantai juga. Berapa lama dan berapa kerap fisioterapi dibuat kepada Datuk Seri Ibrahim. Okey? Okey? Alright. Tak okey tu. Jangan memersing. Saya amat simpati dengan dua ahli keluarga mantan Timbalan Perdana Menteri dan ahli Parlimen Pematang Pauh yang ada dalam Dewan ini. Sebagai seorang pengamal perubatan, dia ada kod yang biasa kita guna, iaitu dengan izin, to cure sometime, to relieve often, but to comfort always. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, perkara antara mantan Pematang Pauh yang sudah menjalani hukuman di Sungai Buloh selama 2 kali. Saya nak balik semula kepada nilai kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dan nilai kepercayaan ini sudah luntur ekoran daripada telahan dan tuduhan Yang Berhormat mantan Pematang Pauh yang beliau dikenakan keracunan arsnik 2 bulan sebelum pilihan raya umum 1999. Jadi saya nak tanya, dan sudah pasti hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu terpaksa menggantung proses penghakiman itu selama 3 minggu untuk menghantar sampel ke merata dunia, 4 lab yang dihantar, dan ternyata keputusan arsnik keracunan itu tidak wujud. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, boleh tak kita sampai kepada satu titik kita lupakan sejarah lama? Jangan kita menuding jari, kerana Pematang Pauh ada elemen compulsive liar. Jadi tidak, itu satu. Jadi saya nak tanya, boleh tak Tarik balik. Saya Menteri bukan kompulsif Pematang Pauh, kompulsif lain. compulsive liar? Ini soalan Saya ini sejarah compulsive liar, Datuk. Mantan Bentar, balik yang betul ni sejarah. Poin yang Muhammad Lembah Pantai. isunya bila masa, my point of order 377, bila masa menggunakan perkataan compulsive liar terhadap mantan Pematang Pauh, and Datuk Seri Bertuan, Ya, tak apalah masih compulsive liar. Tarik baliklah perkataan compulsive liar. Okey, saya tarik balik. Soalan ni sebenarnya nak baik. Soalan dia baik. Bagaimana kedua belah pihak, pemerintah dah selesai, Mak, dengan pihak banduan dan juga keluarga dapat melupakan sejarah lama supaya nilai-nilai kepercayaan dan integriti yang tinggi dapat dinilai oleh kedua belah pihak supaya kita berlaku adil kepada mantan Pematang Pauh.
Dan adakah kerajaan berhasrat untuk ekoran daripada penyakit yang dialaminya dan telah disahkan oleh pelbagai pakar, ada tak rancangan kerajaan untuk beliau duduk diadakan tahanan kediaman yang istimewa supaya sakit beliau ini dapat dirawat secara adil? Terima kasih. Terima kasih Mersing. Pertama sekali saya nak menegaskan di sini bahawa ada 50 lebih ribu orang banduan di seluruh penjara di Malaysia. Layanan yang patut diberikan layanan yang sama rata. Tapi dalam kes Datuk Seri Ibrahim ini, saya telah jelaskan tadi, beliau telah diberi peluang untuk membuat pelbagai aktiviti, ya, solat Jumaat, fisioterapi, rawatan dan pakar. Saya dah sebut, terima je lah, ini fakta. Ini fakta. Kerajaan sentiasa mengamalkan sifat kemanusiaan. Soalan kesihatan bukan pergi solat Jumaat. Bukan. Soalnya saya nak menyatakan di sini bahawa kerajaan memberikan layanan keistimewaan dan juga kemanusiaan kepada Datuk Seri Ibrahim dengan membenarkan beliau untuk membuat aktiviti-aktiviti lain yang banduan-banduan lain tidak dapat yang sama. Diam ya Mama, tolong dia. Ya, jadi Kita dalam saya Q&A. kata fakta. Ya. Ini saya menguraikan fakta di sini, ya. Kalau dari segi layanan penjara yang tak baik pun, kerajaan telah membenarkan perjumpaan dengan IPU, International Parliamentary Union, perjumpaan dengan Suhakam untuk melihat sendiri bagaimana layanan yang telah diberikan kepada beliau. Ya, dari segi soal ini bukan kali pertama Datuk Seri Ibrahim menjalani hukuman di penjara Sungai Buloh. Perbezaannya kali ini, kes yang baru-baru ini adalah kes yang berkenaan dengan tuduhan seorang individu. Ya, jadi kesnya adalah merupakan kes yang telah ditetapkan oleh mahkamah, merupakan kes kriminal. Ya, jadi soal sama ada beliau akan diberikan pardon ke ataupun diberikan tahanan di rumah. Saya rasa perkara itu tidak timbul ya, yang pentingnya kita kena hormati keputusan mahkamah. Ke depan kita nak pastikan bahawa beliau sentiasa sihat. Kalau beliau ada masalah yang betul-betul memberikan bahaya kepada beliau, tambah lagi ataupun boleh menyebabkan perkara yang serius yang boleh menyebabkan beliau tercedera dengan lebih serius, kerajaan akan pastikan, kerajaan akan berikan kerjasama kepada keluarga untuk memastikan bahawa beliau akan mendapat rawatan yang sepatutnya. Terima kasih. Betul, saya minta satu je soalan tambahan. Yang Menteri, saya nak tanya kerana dikatakan fizioterapi itu diberi, tetapi apabila Datuk Menteri mengatakan bahawa dulunya ditahan dan sama juga di dalam penjara Sungai Buloh, dahulunya Saudara Anwar telah diberikan peluang untuk pergi fizio di hospital. Apakah sebabnya sekarang tidak dibenarkan beliau pergi ke hospital untuk mendapatkan fizio? Kerana kalau dibandingkan, kalau fizioterapis pergi ke penjara, itu memakan masa yang panjang dan juga membacklockkan izin pesakit-pesakit lain. Ya. Kalau Saudara Anwar dibawa ke penjara di hospital, satunya memang lebih baik layanan dan lebih banyak equipment yang digunakan. Itu menunjukkan bahawa satu yang dikatakan perikemanusiaan kepada seorang yang bekas mantan Timbalan Perdana Menteri negara kita Malaysia. Terima kasih. Masih mantan Timbalan, saya telah sebutkan tadi bahawa Datuk Seri Anwar telah diberikan 10 kali rawatan fisioterapi, dan sekarang ni kita menunggu konsen beliau sendiri untuk menjalani rawatan yang lebih lanjut. Jadi dalam hal menjalani fisioterapi di penjara itu, saya rasa itu lebih baik bagi beliau kerana pakar dari hospital akan dihantar ke sana ke penjara untuk membuat rawatan tersebut. Tak boleh bangun ya Mama. Tak boleh bangun ya Mama. Tak ada duduk. Ya,
habiskan lah. Mahkamah keluarga. Sudah dalam Q&A, Muhammad, Q&A. Dulu dia boleh bawa ke hospital. Ya. Sekarang kenapa tidak? Itu soalan saya. Dulu boleh, Ya, kenapa Muhammad, tidak sekarang Muhammad, boleh? dulu lah, Itu je. Muhammad. Ya. Ya, habiskan ya, Saya nak akhiri jawapan saya dengan layanan istimewa diberikan sampai kita hantar pegawai hospital ke penjara untuk memberikan rawatan fisioterapi kepada beliau. Kekerapannya akan ditentukan oleh pakar-pakar yang merawat beliau. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Datuk Ahmad Fauzi bin Zahari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul, soalan saya nombor 5. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih, Datuk Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia dan selamat. Salam satu Malaysia. Datuk Ketua, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersekali dengan 13 lagi soalan berkaitan. Perkara yang bangkit memandangkan soalan-soalan berkenaan menyentuh perkara yang sama seperti berikut. Yang berhormat Kuasa Maju pada hari ini, Yang berhormat Tanjung dan Bandar Tun Razak pada 3 November, Yang berhormat Alor Gajah dan Yang berhormat Rasah pada 4 November, Yang berhormat Kuantan pada 5 November, Yang berhormat Subang, Yang berhormat Tenam, Yang berhormat Lanang pada 19 November, Yang berhormat Sekijang pada 23 November, Yang berhormat Bukit Katil, Yang berhormat Tasik Gelugol dan Bukit Buntar pada 1 Disember 2015. Terima kasih. Ya, silakan Muhammad. Datuk Ketua. Ya, ada. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, Datuk Ketua, tindakan-tindakan mengenai jebu di peringkat ASEAN yang ditanya oleh Yang Berhormat Setiawangsa, Yang Berhormat Maju, Alor Gajah, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Kuantan, Yang Berhormat Subang, YB Lanang, YB Sekijang dan YB Katil, YB Tasik Gelugol dan Bukit Buntar berhubung dengan tindakan kerajaan Malaysia. Malaysia sentiasa memainkan peranan aktif dan lantang dalam merajukan isu pencegahan jerbu merintah sempadan di peringkat ASEAN. Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jalbu merintah sempadan, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ataupun AATHP, merupakan perjanjian yang telah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN pada 10 Jun 2002 di Kuala Lumpur. Ia merupakan perjanjian serantau yang pertama di dunia yang mengikatkan daripada segi undang-undang sekumpulan negara-negara bersempadan menangani masalah jerbu merintah sempadan akibat kebakaran hutan dan tanah gambut. Malaysia merupakan negara yang pertama dalam kalangan negara ASEAN yang telah merektifikasikan perjanjian ini, yaitu pada 3 Disember 2002. Kerajaan Indonesia akhirnya telah merektifikasi perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jalbu merintah sempadan dengan mendepositkan dokumen ratifikasi kepada Setiausaha Agung ASEAN pada 30 Januari 2015. Perjanjian ini antara lain menetapkan obligasi negara anggota untuk mengambil langkah daripada aspek undang-undang dan pentadbiran serta lain tindakan untuk memenuhi tanggungjawab setiap negara ahli seperti yang dimaktubkan dalam perjanjian tersebut. Antara tanggungjawab yang penting adalah seperti berikut. A. Kerjasama dalam membangunkan dan melaksanakan langkah-langkah pemantauan, monitoring awal jerbu. B. Mencegah prevention kebakaran tanah dan hutan serta jerbu. C. Melaksanakan prosedur tindak balas kecemasan bersama, joint emergency response. D. Kerjasama menubuh dana jerbu ASEAN. Dan E. Melaksanakan kerjasama teknikal serta penyelidik saintifik terhadap masalah jerbu melintasi sempadan. Malaysia sentiasa
menggesa kerajaan Indonesia supaya mengambil langkah berkesan yang menangani masalah jerebu sama ada melalui kerjasama dua hala atau sub serantau termasuk melalui jawatan kuasa pemandu Menteri Alam Sekitar mengenai pencemaran jerebu menentas sempadan, iaitu Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution yang melibatkan 5 buah negara, iaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, yang telah diadakan di Jakarta pada 28 Julai 2015. Untuk makluman Datuk Yang Tua dan ahli-ahli yang berhormat, saya telah mengetuai delegasi Malaysia dan turut dilantik menjadi naib presiden bagi mesyuarat ke-11 Conference of Parties ataupun COP11 to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution di Hanoi, Vietnam pada 29 Oktober, dan saya berpandangan bahawa mesyuarat ini telah berjaya meningkatkan kerjasama dua hala bagi usaha pencegahan kebakaran tanah dan hutan serta jerebu. Kerjasama penyelesaian masalah jerebu telah diperkukuhkan lagi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya Presiden Indonesia Joko Widodo pada 11 Oktober 2015 di Jakarta, Indonesia. Selain itu, baru-baru ini juga saya telah bersama delegasi Malaysia diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Tengku Adnan bin Tengku Mansur, Menteri Wilayah Persekutuan, untuk bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Indonesia pada 27 Oktober. Pihak Indonesia telah memberi jaminan untuk membuat persediaan dan tindakan untuk menangani kebakaran hutan secara serius supaya masalah yang sama tidak berulang lagi pada tahun 2016. Pihak Indonesia juga menyatakan akan bekerjasama dengan Malaysia untuk menjalani jerebu remunitas sempadan, termasuk mengambil tindakan susulan untuk memutamatkan the draft Memorandum of Understanding yang dikemukakan untuk persetujuan bersama. Datuk Yang Tua, tahap jerebu pada tahun 2015, Yang Berhormat Tanjung, episod jerebu pada tahun ini merupakan antara yang terburuk pernah dialami negara semenjak kejadian jerebu pada tahun 1997. Meskipun episod jerebu tahun 2015 tidak menyebabkan darurat jerebu diisytiharkan seperti mana buat pada tahun 1997 di Sarawak. 205 di Kelang, Kuala Selangor dan 213 Muar Ledang, ia telah memberi kesan yang ketara kerana selanjutnya melebihi tempoh 2 bulan dan melibatkan seluruh negeri Malaysia. Dari segi intensiti jerebu, ini tidak seteruk tahun mana darurat jerebu berlaku pada tahun 1997. Di mana pada tahun 2015 indeks pencemaran udara ataupun IPU setinggi di Alam Selangor dengan bacaan 308 sahaja. Datuk Yang Tua, tindakan atas syarikat peladangan yang ditanya oleh Yang Berhormat Bandar Tun Razak dan Yang Resah, pihak kementerian belum dapat mengesahkan sama ada terdapat syarikat Malaysia yang terlibat dalam membakar hutan sehingga menyebabkan jerebu, kerana perkara ini masih dalam siasatan kerajaan Indonesia. Mengenai tindakan yang bakal diambil dari pihak yang terlibat dalam pembakaran terbuka Indonesia, Undang-Undang Berkaitan Jerebu dan Sempadan perlu dirangka terlebih dahulu bagi membolehkan kerajaan kita mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang membakar hutan di negara lain dan jerebunya sampai ke Malaysia. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Setia Bangsa. Terima kasih, ini betul. Semalam saya baca paper bahawa keinginan ASEAN sebagai Haze Free 2018 ini bersamaan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Indonesia pada interview pada bulan September dengan BBC, mengatakan Indonesia memerlukan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk menyelesaikan masalah haze ini. Soalan saya, apakah yang ingin dilakukan oleh Indonesia sekarang ini ataupun 2-3 tahun daripada sekarang ini yang gagal dilakukan sepanjang berbelah-belah tahun yang menyebabkan negara Malaysia ini dirompak kebebasan mendapat udara yang lebih sihat? Terima kasih. Yang diambil deny. Terima kasih, Yang Berhormat. Apa yang berlaku, Yang Berhormat, pada tahun 2015, jerebu walaupun tidak
teruk yang berlaku 1997 oleh kena berlaku di Sarawak hingga mencapai IPU 800 di Kuching pada ketika itu, tetapi pada kali ini hingga mencapai 308 walaupun dia merangkumi seluruh negara akibat oleh berlakunya taufan di Laut Cina Selatan, iaitu kejuan berlaku pada akhir September dan Majege berlaku pada awal September, yang mana kita jangka pada awal September itu angin akan bertiup daripada Laut Cina Selatan dan meniup jerbu itu lari daripada Kalimantan dan juga ke belakang dan tidak lagi ke negara kita sama ada Semenanjung ataupun di Sarawak. Tetapi apabila dijangka berlaku setelah reda saja dan low pressure berlaku di Laut Cina Selatan dan akhirnya tiupan daripada angin barat daya yang daripada belakang Kalimantan meniup asap ini ke Sarawak dan juga ke Sabah dan juga ke Semenanjung Malaysia dari Sumatera, berlaku oleh kerana berlakunya lagi dua taufan, iaitu Champi dan juga Kofu, berlaku pada pertengahan bulan Oktober. Inilah kecalaruan, inilah mengapa jerbu berlaku pada tahun ini begitu rupa. Walau bagaimanapun, apabila Indonesia mengatakan bahawa mereka terperangkap pada kali ini oleh kerana bacaan mereka, tekaan mereka berhubung dengan El Nino ini kurang tepat sedikit. Mereka tidak menyangka El Nino ini begitu intens pada kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lepas. Tetapi bacaan itu adalah kurang tepat oleh kerana El Nino pada tahun 2015 sama tahapnya dengan El Nino pada tahun 1997. Maka kekeringan berlaku di seluruh Sumatera, di Central Sumatera dan juga di Kalimantan. Ini mengapa hujan tidak turun dan akhirnya kebakaran merebak di seluruh Kalimantan, khususnya dekat Palangkaraya dan juga di Jambi, di Sumatera dan di Riau. Dan oleh kerana inilah maka jerbu ini tidak terhalang. Dalam masa yang sama mereka mempunyai kemungkinan boleh membuat rintasan parit-paritan dan sungai untuk menghalang merebaknya jerbu pada masa-masa akan datang. Masa yang diperlu oleh mereka untuk mengerjakan ini ialah selama 3 tahun. Tapi walau bagaimanapun, selepas perjumpaan Perdana Menteri dan perjumpaan saya bersama dengan Menteri Environment Indonesia dan juga Menteri Penghubungan di antara Kementerian Perhutanan dan juga Bapak Presiden Indonesia, maka mereka memberi tegasan kepada saya bahawa perkara yang berlaku pada tahun 2015 tidak akan berlaku lagi pada tahun 16. Walaupun mereka tidak mengesahkan bahawa pada tahun 17 tidak ada lagi jerbu sebagaimana yang berlaku pada tahun 2016. Jadi mereka hanya berjaga-jaga untuk mengatakan ya bahawa kita akan bebas jerbu pada tahun 2017 ataupun 16. Datuk Yang Pertua. Ya, Muhammad Sungai Petani. Terima kasih Datuk Ketua. Menteri, saya nak balik pada soalan yang kita sebut tadi. Yang pertama sekali, di Indonesia ni tiap-tiap tahun lah, Menteri, tiap-tiap tahun, saban tahun kita mengalami jerbu. Dan negara yang suffer sekali kita, Indonesia dan beberapa negara yang lain. Isu yang saya nak tanya Menteri ialah pertama sekali, adakah Indonesia tidak mempunyai early warning system? Saya tengok dia on the satellite dan sebagainya. Maknanya, I'm sure, saya yakin early warning system itu boleh memberikan gambaran di manakah fire itu bermula. Yang kedua, adakah ASEAN bercadang to pull all your resources together? Maknanya kalau mana-mana negara di kalangan ahli mempunyai masalah ini, saya ingat setelah sampai waktunya kita saling membantu, sama ada apa juga resources yang kita ada, yang pertama segi kepakaran ataupun fasilitas untuk membantu negara-negara kita, teman-teman dan jiran-jiran kita juga menghadapi masalah ini untuk kita selesaikan masalah ini once and for all. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Datuk Ketua. Soalan yang hormat ini amat penting.
sebab soalan ni memang kita bincang dalam mesyuarat Conference of Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution di Hanoi pada 29 hari bulan. Dua perkara yang khusus yang Muhammad sebut tu memang sudah kita persetujui, iaitu pertama untuk mempertingkatkan Specialized Meteorological Center ataupun ASMC di Singapura untuk pertukaran maklumat di antara negara yang berkenaan supaya kita mengetahui apa yang berlaku, kebakaran dan sebagainya dari antara kita di ASEAN ini. Dan apabila berlaku perkara ini, kita akan bekerjasama untuk mengatasi dan memadamkan kebakaran. Kerana kebakaran ini yang Muhammad bukan hanya berlaku di Indonesia sahaja, soalan jerbu ni. Di rantau ASEAN, jerbu berlaku di Indonesia, kebakaran berlaku di Indonesia yang mendatangkan jerbu kepada Singapura, Malaysia dan Southern Thailand. Tetapi ada lagi yang berlaku di Cambodia dan juga di utara Thailand dan juga di Laos. Itu juga satu kelompok yang terkena jerbu, iaitu di Mekong Delta. Juga satu fenomena yang hampir sama, walaupun intensitinya berkurangan oleh kerana tidak ada tanah gambut. Tetapi tanah gambut ini hanya terdapat banyak besar meluas di seluruh negara Malaysia, Indonesia dan negara Malaysia dan Indonesia sahaja. Itulah kenapa intensitinya berlainan sedikit. Walau bagaimanapun perlu kita dah setuju, iaitu kita akan memperkasakan lagi ASEAN Specialist Meteorological Center di Singapura untuk bertukaran maklumat awal supaya kita boleh mengambil tindakan bersama. Yang kedua, sebagaimana yang Berhormat sebut juga, di alert level trigger point of action, fire prevention and suppression. Maknanya apabila berlakunya, didapat saja maklumat ini didapati bahawa negara yang terlibat akan mengambil tindakan mengikut alert level tersebut. Tetapi ada sedikit keresahan kita ya berhubung cara pentadbiran negara Indonesia. Dia memerlukan the province mengisytiharkan darurat dahulu sebelum pihak pusat mengambil tindakan. Jadi pihak pusat tidak akan terlibat dengan apa berlaku di province, walaupun kita mempunyai alert level trigger point ni berlaku. Kalau provinsi itu tidak mengisytiharkan darurat, akhirnya Jakarta tidak akan mengambil tindakan ataupun terlibat dengan masalah provincial dia. Melainkan ini dapat diselaraskan dalam Indonesia itu sendiri. Jadi maknanya ada kekangan yang bakal kita juga hadapi dalam soalan mentadbir soalan kebakaran berlaku di Indonesia, Yang Hormat. Terima kasih. Jemput Yang Hormat Siti Zaila binti Muhammad Yusof. Jawapan dah panjang, Yang Hormat. Ya. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Selamat menduduk peperiksaan kepada semua anak-anak yang menjadi calon SPM. Semoga mendapat kejayaan cemerlang. Tuan Di-Pertua, mohon jawapan soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Datuk Yang Pertua. Terima kasih pada Yang Berhormat Rantau Panjang. Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal global pada tahun 2020. Bagi tujuan tersebut, kerajaan telah menubuhkan Halal Industry Development Corporation HDC pada 18 September 2006 untuk menerajui pembangunan industri halal secara komprehensif. Di antara lain, HDC juga bertanggungjawab untuk menyelaras pembangunan taman-taman industri halal di Malaysia. Terdapat 22 taman industri halal di seluruh negara, di mana 20 daripada taman halal tersebut adalah di bawah seliaan agensi kerajaan pusat serta kerajaan negeri, manakala 2 lagi taman industri halal dibangunkan dan dimiliki oleh badan swasta. Sehingga kini sebanyak 14 taman halal telah menerima status Halmas Halal Malaysia di bawah seliaan HDC. Halmas adalah satu bentuk pengiktirafan yang diberikan kepada pengusaha taman industri halal yang telah berjaya mematuhi syarat-syarat dan garis panduan yang ditetapkan. Dengan status Halmas, pengendali, peserta industri dan pengendali logistik akan dapat menikmati insentif cukai. Antara 14 tempat yang telah mendapat status Halmas termasuklah Taman Halal Industri ECER Pasir Mas di Kelantan, PKFZ Halal Flagship Zone di Pulau Indah, Tech Park Enstek Negeri Sembilan, Taman Makanan Halal Tanjung Manis Sarawak dan Taman Perindustrian Kota Kinabalu Sabah.
Datuk Yang Pertua, sehingga Mac 2015, banyak 130 syarikat telah beroperasi di taman-taman industri halal dengan jumlah pelaburan cecah 8.5 bilion ringgit, di mana 2.6 bilion ringgit merupakan pelaburan tempatan dan mewujudkan lebih daripada 5,473 peluang pekerjaan. Antara peluang perniagaan yang terdapat di taman industri halal termasuk sektor industri pemprosesan makanan, ramuan halal, pharmaceutical, kosmetik dan penjagaan diri. Selain daripada itu, terdapat juga peluang perniagaan dalam bidang-bidang lain yang berkaitan dengan sektor industri yang menyokong rantaian nilai halal seperti perkhidmatan logistik dan perbankan Islam. Hadirin yang berhormat, Majlis Pembangunan Ekonomi Wilayah Timur ECER juga turut bertanggungjawab dalam menyelaras pembangunan Taman Industri Halal Pasir Mas di Kelantan yang telah siap kerja-kerja pembinaannya pada 4 Februari 2014. Manakala penyerahan bangunan daripada kontraktor kepada ECER adalah pada Februari 2015. Pembangunan taman ini meliputi kawasan seluas 50 ekar untuk fasa pertama yang terdiri pada beberapa komponen iaitu lot-lot perindustrian, kompleks perniagaan usahawan dan pejabat. Taman ini jangka akan memberi tumpuan pada sektor pengeluaran produk yang mempunyai nilai tambah seperti makanan dan minuman, herba, produk berasaskan pertanian dan rempah ratus. Sehingga kini terdapat 6 buah syarikat perusahaan kecil sederhana tempatan yang dijangka akan memulakan operasi di kompleks perniagaan usahawan. Sebahagian syarikat PKS ini terlibat dalam perusahaan pengeluaran makanan dan akan bermula pada pertengahan bulan November, iaitu pada bulan ini. ECER juga telah berjaya menarik minat 8 buah syarikat lagi untuk mendirikan kilang perusahaan di tanah lot industri. ECER akan meneliti pelan perniagaan kesemua syarikat tersebut dan mengadakan rundingan tentang pembelian tanah. Kita menjangkakan nilai pelaburan swasta bernilai 611 juta dapat dicapai menjelang tahun 2020. Saya daripada status Halmas, syarikat-syarikat membuat pelaburan di Taman Industri Pasir Mas itu akan berpeluang untuk menikmati pengecualian cukai 100% selama 15 tahun di bawah insentif Less Developed Area dengan izin tertakluk pada konsultasi di antara MIDA, Unit Pembangunan Ekonomi Negeri serta badan-badan berkaitan. Terima kasih. Yang Muhammad Rantau Panjang. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Menteri di atas jawapan yang diberi. Persoalan saya ialah kita melihat apa yang berlaku di industri halal hub yang ada di Pasir Mas. Hanya ada bangunan Dewan Serbaguna yang dilabelkan dibuka untuk disewa. Sedangkan tidak ada industri sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat. Persoalan saya ialah apakah faktor yang kita lihat hari ini kekurangan syarikat yang beroperasi di Taman Halal Hub ini, terutama dalam kawasan industri yang dikelola oleh Pemodalan Nasional Berhad. Contohnya apa yang berlaku di Taman Halal Pedas, di mana didapati hanya 3 buah syarikat sahaja yang tersenarai di bawah HDC ini. Jadi apakah masalah, apakah faktor yang menyebabkan di mana ada daripada 3 taman ini hanya ada 6 ataupun 6 saja syarikat yang beroperasi. Jadi apakah permasalahan dan apakah perancangan untuk memastikan projek yang memberi impak kepada ekonomi negara dapat mencapai hasil, sedangkan untuk menjaga 2020 hanya ada tempoh 4 tahun saja lagi. Minta penjelasan. Sebagaimana yang telah saya jawab tadi, memang kita telah berusaha dan saya ingin maklumkan bahawa plot tanah industri di taman yang disebut Pasir Mas itu merangkumi kawasan seluas 50 ekar. 24 ekar telah digunakan untuk utiliti dan prasarana dan hanya 26 ekar sedia untuk dijual kepada para pelabur. Saya dah menyebut bahawa ada 8 pelabur yang telah dikenal pasti dan 16 ekar berpotensi untuk dijual. Kita baru menerima sahaja pada bulan Februari 2015, walaupun bangunan itu telah siap pada tahun sudah. Kemudian dari segi kedudukan unit, daripada 45 unit yang ada, 31 unit telah diduduki dan 6 unit akan diduduki pada pertengahan November ini. Terdapat 8 unit lagi yang masih ada untuk ditawarkan. Oleh kerana itu, tidaklah dikatakan bahawa usaha ECER itu gagal, tetapi kita dalam proses untuk memberikan insentif dan pada bajet tahun lepas kita ada insentif 15 tahun untuk pengecualian cukai, dan insentif ini kita akan war-warkan. Sebelum ini hanya 10 tahun, tapi oleh kerana kawasan itu adalah merupakan less developed area dengan izin kawasan Pasir Mas Rantau Panjang, maka daripada 10 tahun telah ditingkatkan pada 15 tahun untuk pengecualian cukai. Saya kira jika
syarikat-syarikat mengetahui tentang perkara ini, akan lebih ramai lagi syarikat akan memenuhi tempat yang berkaitan. Terima kasih. Yang Amat sekejap. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Kita tahu Malaysia adalah antara negara yang berpotensi besar untuk menjadi negara halal hub. Soalan saya, Datuk Yang Ketua, kita sedar bahawa Malaysia juga berpotensi untuk menjadi pusat rujukan global halal ini, dan apakah perkembangan yang boleh dilaksanakan oleh pihak HDC ini? Kita tahu ada program mentoring, ada program halal directory dan juga halal application, dan berapakah nilai ekspor halal Malaysia dan setakat mana kejayaan program halal hub ini? Terima kasih. Terima kasih YB Sekijang. Ada dua perkara yang ditanyakan, satu tentang ekspor. Saya ingin mencari nilainya. Nilai ekspor halal Malaysia yang ada di tangan saya untuk tahun 2014 telah mencecah sebanyak 37.7 bilion ringgit, dan jumlah itu sebenarnya meningkat 14.9% berbanding tahun 2013. Dan setakat bulan Jun tahun 2015, nilai halal Malaysia yang kita ekspor produknya bernilai 19.5 bilion ringgit Malaysia, dan ini menunjukkan produk halal Malaysia mendapat tempat di pasaran luar negara, dan kita mempunyai potensi yang besar dalam menyediakan produk dan juga services halal ini. Soalan satu lagi ialah tentang rujukan, pusat rujukan halal. Malaysia mengadakan apa yang dipanggil sebagai World Halal Week, Minggu Halal Sedunia pada setiap tahun, dan kita telah mengadakannya pada bulan April tahun ini. Ketika World Halal Week itu ada dua aktiviti yang utama. Yang pertama ialah World Halal Conference, satu lagi ialah MIHAS, Malaysia International Halal Exhibition and Services, yang kita adakan bersama dengan Matrade dan juga HDC. Saban tahun telah kita adakan. Ini menjadikan Malaysia sebagai pusat rujukan pada halal global. Saya juga ingin menyatakan di sini bahawa kita ada website yang mesra pengguna yang dirujuk di peringkat antarabangsa. Saudara ahli-ahli yang berhormat boleh melihat di www.hdcglobal.com, dan di dalamnya ada lebih 200,000 bahan bacaan maya dan fizikal, serta mempunyai 3.1 juta pengkalan data. Dan ini kita anggap sebagai halal data warehouse yang terbesar seumpamanya dalam dunia ini tentang ekspor halal, perabuan halal, data-data penting berkaitan halal. Dan kita juga berjaya menjadi pusat rujukan dan menerima jemputan daripada negara-negara lain, Jepun, Oman, Pakistan, Korea, China, Taiwan, Hong Kong, ya, untuk kita menyatakan dan melebarkan lagi usaha industri halal untuk menjadikan Malaysia sebagai halal hub peringkat dunia. Terima kasih. Saya jumpa Tuan Muhammad Tuanku Sosiang. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Rambut digunting, misai dicukur. Pertanyaan terberau nombor 7. Ya. Sila Pak Menteri, kalau ada rambut masih boleh potong, masih penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya daripada Tebrau dengan pantun yang cukup baik. Maaf, saya tak pandai nak balas pantun Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, sistem ekonomi Malaysia adalah sistem ekonomi pasaran bebas, yang mana kuasa pasaran ataupun market force memainkan peranan penting dalam menentukan harga. Penentuan harga barangan dan juga perkhidmatan adalah berdasarkan kepada faktor-faktor yang berbeza di antara satu sama lain, seperti permintaan dan penawaran ataupun demand and supply dengan izin, faktor cuaca, ekonomi global, persaingan, kadar tukaran wang asing dan juga kos input dan sebagainya. Kementerian sedang dan telah mengambil langkah-langkah sewajar bagi memastikan peniaga-peniaga yang didapati mengenakan harga ke atas barangan
dan perkhidmatan yang terlalu tinggi semata-mata untuk mengaut keuntungan yang tidak menasabah, dan permasalahan ini bukan setakat ditangani menerusi perundangan yang berkuasa di bawah kementerian dan juga agensi-agensi kementerian, malahan melalui pelaksanaan program-program khusus seperti kempen penurunan harga dan juga pelaksanaan kedai rakyat Satu Malaysia, kedai krim dan juga kedai kain rakyat Satu Malaysia. Dan hasil daripada penguatkuasaan undang-undang di bawah kementerian ini, Datuk Yang di-Pertua, sehingga 31 Oktober 2015, sebanyak 136 kes siasatan melibatkan pencatutan telah dibuka dan siasatan lanjut di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 87 kes ataupun kertas siasatan telah diambil tindakan di bawah Seksyen 14 kerana kesalahan mencatut, manakala 44 kertas siasatan adalah kesalahan di bawah Seksyen 21/5 kerana gagal memberi maklum balas kepada notis yang dikeluarkan, dan 5 kertas siasatan adalah kesalahan di bawah Seksyen 53A Akta tersebut kerana tidak menyelenggarakan rekod perniagaan. Datuk Yang di-Pertua, daripada 136 kertas siasatan yang dibuka, sebanyak 12 kes telah disabitkan di Mahkamah Anti Pencatutan di bawah Seksyen 14/1 dan Seksyen 21/5 dan juga Seksyen 53A dan 2011, iaitu 3 kes di Melaka, 3 kes di Selangor, 2 kes di Putrajaya dan masing-masing 1 kes di Kelantan, Johor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur, dengan jumlah keseluruhan denda sebanyak RM365,500. Dan manakala 2 kes lagi di Pulau Pinang dan di Kelantan masih dalam peringkat pendakwaan di mahkamah. Sebanyak 13 kes telah dikompaun di bawah Seksyen 14/1 dan Seksyen 21/5 Akta 2011, iaitu 6 kes di Melaka, 3 kes di Sembilan dan masing-masing 1 kes di Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Terengganu, dengan jumlah keseluruhan kompaun RM535,000. Dan sehingga kini, Datuk Yang di-Pertua, 5 kes telah pun selesai di kompaun dan 8 kes dengan keseluruhan tawaran kompaun berjumlah RM430,000 dan masih dalam peringkat rayuan dan belum dijelaskan. Ini adalah langkah-langkah yang telah kita ambil untuk memastikan supaya peniaga tidak menaikkan harga barang dengan sewenang-wenangnya setelah akta ini dilaksanakan. Terima kasih. Datuk Brau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Seperti kita semua tahu bahawa pada ketika itu bukan saja harga tak turun, bahkan harga sentiasa dinaikkan. Dan pada khususnya pada masa ini, sistem PST menjadi mangsa dan selalu dijadikan alasan. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, adakah Kementerian menyediakan saluran mudah bagi para pengguna untuk membuat aduan, misalnya kalau online ke, ataupun sediakan peti surat di mana mereka boleh isi borang dan masukkan. Saya percaya cara itu lebih berkesan oleh kerana pengguna yang paling tahu tentang kenaikan harga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau di atas soalan tambahan. Memang kita mengetahui, Datuk Yang di-Pertua, mengenai dengan tindakan ataupun peniaga-peniaga yang menaikkan harga sewenang-wenangnya apabila GST ini dilaksanakan. Sebab itu, bagi segi penguatkuasaan, kita sentiasa turun ke lapangan untuk memantau semua peniaga-peniaga yang berniaga, sama ada mereka menaikkan harga ataupun menjual dengan harga yang tidak menasabah. Mengenai dengan saluran pelbagai ini, Yang Berhormat, pelbagai saluran telah disediakan oleh kementerian untuk pengguna membuat aduan-aduan dan melalui pelbagai bentuk, dan boleh
didapati untuk semua pengguna-pengguna membuat aduan. Dan selain daripada itu, kita juga menerima aduan-aduan di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah, di pejabat-pejabat KPDNKK. Sekiranya ada pengguna-pengguna di kawasan-kawasan terpencil untuk membuat aduan-aduan kepada pihak kementerian untuk kita membolehkan mengambil tindakan yang agak segera. Untuk makluman yang berhormat, kita ada contohnya bagi segi saluran-saluran aduan ni, kita ada EZ aduan untuk dibuat aduan oleh pengguna, dan yang keduanya kita ada 1886-800 itu bagi segi mereka nak buat ini, dan juga e-aduan, dan MyKira GST juga boleh dibuat oleh pengguna sekiranya ada aduan-aduan untuk dikemukakan kepada kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Saya boleh bersetuju jika sekiranya tindakan begitu kerajaan ke atas peniaga yang enggan untuk menurunkan harga barang. Cuma untuk berlaku adil terhadap mereka, tidakkah kita juga melihat tentang rangkaian kenaikan kos pada hari ini, dengan penurunan nilai ringgit Malaysia, kenaikan harga runcit petrol, diesel, kenaikan tol, juga nantinya dia akan mengakibatkan peniaga-peniaga ini terpaksa serap kos dalam jualan output mereka. Jadi apa sikap kerajaan terhadap peniaga yang sebegini? Bukankah itu adalah satu bebanan, keterpaksaan kepada peniaga untuk meletakkan harga dalam jualan mereka? Terima kasih Yang Berhormat Temeluh yang mengemukakan soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, memang kita bersetuju bahawa rangkaian bagi segi peniaga-peniaga ini terlibat begitu ramai, sama ada daripada pengeluar dan juga penghilang, pemborong dan juga perincit. Dan selalunya pengguna-pengguna ini menjadi mangsa apabila peringkat ketiga, iaitu perincit, yang menjualkan barang-barang ini setelah mendapat bekalan daripada penghilang ataupun dan juga pemborong. Jadi untuk itu, untuk makluman Yang Berhormat, kita sentiasa mengadakan pemeriksaan bukan saja kepada di bahagian peruncit, tetapi juga bermula daripada pengeluar, iaitu kilang, dan juga peringkat yang kedua, yang pertama penghilang, pengeluar, dan yang kedua ialah pemborong, dan daripada situ barulah peruncit. Kerana dia bermula daripada atas, barulah sampai kepada, ya, itu memang kita rasa memang tidak adil kalau kita menunding jari kepada peruncit semata-mata, kerana memang kenaikan harga yang dijual oleh peruncit kerana mereka mendapat mungkin dengan harga yang agak tinggi. Jadi sebab itu pemantauan ini kita buat daripada atas hinggalah ke bawah untuk mendapatkan kerjasama supaya masing-masing akan membuat keuntungan ataupun win-win situation di kalangan pengeluar, pemborong dan juga peruncit. Terima kasih. Jumpa Yang Berhormat Tuan Lok Siu Fuk. Datuk Yang Pertua, selamat pagi. Seremban Tanya Kelantan, soalan saya nombor 8. Ya, sila Pak Menteri. Terima kasih. Menteri yang menjawab dari Sarawak. Ya, semua negeri ada. Ya, terima kasih Tuan Yang Pertua. Setakat 28 Oktober tahun 2015, Kerajaan Persekutuan akan membina 1,123 unit rumah kekal baharu ataupun RKB di Kelantan. Sehingga kini sebanyak 183 unit RKB yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan telah siap dan diserahkan kepada mangsa-mangsa banjir yang layak. Pada masa yang sama, sebanyak 271 unit sedang dalam peringkat pembinaan dan 40 unit lagi dalam peringkat prabina. Selain daripada itu, 511 unit rumah lagi telah disediakan tapak untuk dimulakan pembinaan dengan sebahagian besarnya bermula pada 22 Oktober tahun ini, 2015. Berikutan terdapat tanah-tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, milik Kesedar dan tanah-tanah persendirian yang perlu diperolehi menerusi pengambilan tanah.
Tanah-tanah tersebut adalah seperti berikut. Pertama, kita ada tanah hak milik persendirian di Kuala Krai iaitu 148 unit. Kedua, tanah hak milik persendirian di Gua Musang 4 unit. Ketiga, di Lebir iaitu tanah kerajaan negeri 20 unit. Keempat, Kampung Telekong, tanah kerajaan negeri iaitu 90 unit. Kelima, tanah Kementerian Pertanian 26 unit. Keenam, tanah Kementerian Sumber Manusia 20 unit. Ketujuh, tanah Kementerian Pengangkutan 55 unit. Kelapan, tanah Kampung Perial diambil balik oleh Kerajaan Persekutuan dari individu iaitu 40 unit. Ke-9, Kampung Manjur itu tanah Kesedar 35 unit. Dan ke-10, tanah Kemubu diambil balik oleh Kerajaan Persekutuan dari individu 73 unit. Soalan di mana kenapa ianya lewat? Kelewatan memulakan pembinaan antaranya disebabkan oleh kekangan pelaksanaan di peringkat awal berikutan ketiadaan tanah-tanah yang sesuai untuk dibangunkan RKB. Kos infrastruktur yang tinggi serta proses pengambilan tanah persendirian yang mengambil masa kerana memerlukan verifikasi tapak, pertimbangan dan kelulusan pihak berkuasa. Selain itu, pembinaan RKB berkelompok baru diluluskan oleh MMKN atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan pada 14 Oktober 2015 ini. Jadi kelulusan menggunakan tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan juga baru diperolehi. Sekian, terima kasih. Mas Seremban. Terima kasih Datuk Ketua. Terlebih dahulu saya nak nyatakan bahawa untuk pembinaan rumah-rumah untuk mangsa banjir Kelantan ini terdapat terlalu banyak kekeliruan. Yang pertamanya, apabila banjir besar berlaku di Kelantan, Kerajaan Persekutuan menjanjikan kepada mangsa-mangsa banjir di Kelantan, khususnya di Kuala Krai dan Gua Besang, bahawa rumah itu akan disiap pada sebelum Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini telah berlalu, Hari Raya telah berlalu, rumah tak siap-siap lagi. Tetapi yang satu lagi kekeliruan ialah jumlah yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan. Tadi saya dengar Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa kalau tak silap saya dengar, ialah 1,123 unit yang akan dibina. Tetapi saya merujuk kepada satu kenyataan oleh Yang Berhormat Jeli yang merupakan pengurusi Majlis Tindakan Persekutuan di peringkat negeri Kelantan. Beberapa hari lepas beliau menyatakan dalam satu kenyataan bahawa jumlah yang dibina oleh pihak Kerajaan Persekutuan ialah 1,759. Jadi dari segi angka itu pun banyak kekeliruan. Ya. Sama ada berapa yang akan dibina. Itu saya minta pihak kerajaan untuk memberikan satu kepastian. Yang keduanya ialah berapakah jumlah peruntukan yang telah diluluskan untuk pembinaan rumah-rumah untuk mangsa banjir Kelantan ini dan berapa yang telah disalurkan untuk projek-projek pembinaan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Setahu saya rekod yang ada saya perolehi ini adalah 1,123 unit. Mungkin itu melibatkan di kawasan lain iaitu di tanah termasuk angka yang dibina oleh NGO. Sebab yang kita ada ialah yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan. Sebab apa yang saya difahamkan bahawa NGO pun ada terlibat dan juga ada pihak lain terlibat untuk membantu. Jadi ini adalah mereka unit yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan iaitu Rumah Kekal Baharu. Mengenai apa yang Berhormat katakan tadi mengenai kelewatannya tadi saya telah nyatakan dan ingin saya nyatakan juga Kerajaan Persekutuan juga telah mengerahkan agar yang asalnya di Gua Musang itu ada satu skema kita minta supaya berpindah MKN keluarkan arahan supaya semua kemah dikosongkan masa bulan Ramadan dikosongkan untuk berpindah di kem PLKN. Namun ada di kalangan mereka iaitu dalam 14 buah tidak mahu berpindah. Jadi dengan alasan-alasan seperti yang dinyatakan oleh saya nyatakan tadi ya. Dan tadi Yang Berhormat juga bertanya mengenai peruntukan untuk Kelantan saja dari segi infrastruktur dan juga perumahannya, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan lebih 100 juta ringgit. Itu untuk Kelantan saja. Saya tak menyentuh mengenai seluruh infrastruktur untuk
mangsa banjir, dan infrastruktur juga rumah-rumah dan juga pengangkutan semuanya untuk mangsa banjir, iaitu dalam lebih 800 juta ringgit untuk perkara berurusan dengan banjir. Tapi untuk Kelantan saja lebih 100 juta. Terima kasih. Jemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Aziz bin Abdul Rahim. Sudah diteberau pergi ke Baling, singgah dulu di Kota Seremban. Pertanyaan saya amatlah penting. Sila jawab soalan saya nombor 9. Ya, sila Yang Maha Menteri. Saya tak jawab pantun. Saya betul. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Di-Pertua. Kerajaan sentiasa bekerjasama dengan semua pihak, terutamanya pihak berkuasa negeri, dalam mengenal pasti dan mendapatkan maklum balas tentang keperluan pembinaan atau naik taraf jalan raya dan jambatan di kawasan luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat, pelaksanaan projek penggantian jambatan Kuala Pegang Baling Kedah telah disenaraikan di bawah peruntukan kerajaan negeri dengan anggaran kos projek berjumlah 8.5 juta ringgit. Pada masa ini kerja-kerja reka bentuk sedang berjalan dan insya-Allah pembinaan dijangka bermula pada Disember tahun ini. Terima kasih. Setakat itulah Yang Berhormat sesi soal jawab lisan untuk hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Peraturan usul di bawah peraturan masyarakat 12 dalam kurungan 1, saya jemput Yang Maha Menteri. Tuan Ketua, mengikut peraturan masyarakat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa masyarakat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga pukul 9.30 malam, dan selepas itu majlis masyarakat ini akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 3 November 2015. Saya mendukung. Ya, terima kasih Yang Berhormat.